Okey, kita mulakan kitab Bulughul Maram, hadis bab zuhud dan wara. Bab zuhud dan wara. Baik, siapa nak baca dulu? Hadis 1496. Silakan ya, siapa nak baca? Okey. Cukup. Ya. Yeah. Baik ya, catatkan dulu. Zuhud, ya, catatkan pengertian dulu. Zuhud artinya sikap menjauhkan diri dari cara hidup mewah. Saya ulang, zuhud artinya sikap menjauhkan diri dari cara hidup mewah. 2. Wara artinya seseorang yang selalu menjaga dirinya dari hal-hal yang subahat. Baik, catatkan dulu hadis 1496, hadis sah. Matan, diperintah berhati-hati terhadap sesuatu yang subahat. Dalam braket, meragu-ragukan. Hukum wajib. Baik, saya masuk mula. Babul zuhdi wal wara'i. Bab zuhud dan wara. Ya. Baik. Dalam hadis yang dibaca tadi, hal yang telah dinyatakan haram oleh Allah itu sudah jelas dan sudah terperinci, baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Kerana hal-hal tersebut memang pada zaman turunnya Al-Quran dan semasa hayat Rasulullah atau bendanya telah terkenal oleh kaum muslimin. Sedangkan masih banyak lagi benda hal-hal yang sesudah Rasulullah
dan turunnya Al-Quran tidak diketahui dengan jelas oleh umat Islam halal dan haramnya. Kerana itu, hal-hal semacam itu menjadi meragukan. Dan seseorang yang menjauhkan dirinya dari hal-hal yang masih meragukan ini, berarti ia telah membersihkan agamanya dan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang telah menjerumuskan kepada haram. Allah menetapkan adanya hal-hal yang haram untuk dilakukan adalah dengan maksud tetap memelihara kebersihan hati dan menjaga keselamatan akhlak. Manusia ini, menjaga akhlak manusia ini agar supaya tidak menjadi rosak. Kerana seorang yang telah terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah, berarti orang itu telah terjerumus dalam moral dan akhlak yang rosak. Dan rosaknya akhlak dan moral kerana melanggar larangan Allah. Yang menentukan baik buruknya kehidupan manusia di dunia ini adalah hati. Apabila hati seorang itu bersih, maka ia terpancar kebersihan pada perilaku, fikiran, seluruh tingkah laku. Tapi apabila hati rosak, maka fikirannya, perilaku, akhlak menjadi rosak. Itu yang disebut dalam hadis tadi. Inna fil jasadi mudghatun. Dalam hati ada satu mudghah, seketul daging. Wa idza saluhat saluhal jasadu kulluhu. Apabila baik, baiklah seluruh jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Dan apabila rosak, rosaklah jasad keseluruhannya. Wahyal qalbu, iaitu hati. Oleh itu, jauhilah yang subahat. Terkadang orang-orang kita ini tidak merasa geli bila makan dah tentu di tempat-tempat yang memang bukan orang Islam. Terkadang mereka ini menggunakan orang-orang Islam untuk bekerja di hadapan, tapi di belakang mereka adalah yang memasak dan sebagainya bukan orang Islam, tapi orang-orang mereka. Jadi digunakan pelayan-pelayan tadi orang-orang Islam. Jadi masakannya sama dengan masakan orang-orang Islam atau orang-orang Melayu. Jadi langsung tidak terfikir bahawa ayam-ayam yang dimasak tadi bukanlah ayam halal, sebab mereka tidak akan menggunakan ayam halal. Ayam halal itu mahal, jadi dia gunakan ayam sembelihannya. Sebab di antara pemikiran orang yang bukan Islam, orang Islam hanya tak makan babi. Jadi dia ingat ayam ni sembelih ke tak sembelih, asal ayam tidak termasuk babi. Jadi pikiran mereka adalah orang Islam boleh makan. Sebab itu kadang di antara kedai-kedai yang bukan Islam, dia kata di sini tidak menjual daging babi. Maknanya free babi. Maknanya tak ada babi lah. Tapi ingat, ayam-ayam itu sebenarnya tidak disembelih secara Islam. Mana dia sembelih cara dia atau peletup cara dia. Jadi orang kita ni kadang tidak merasa rasa geli. Mereka berebut-rebut makan. Jadi kita kena ada perasaan subahat. Rasa apa? Rasa jaga diri daripada perkara yang boleh membawa kepada subahat. Bila kita dah membantu. Dan kadang kedai-kedai itu tidak meletakkan tanda halal. Tapi orang Islam ramai. Tanda halal tidak ada. Tanda halal jakim tidak ada. Tapi orang Islam ramai. Alasan mereka sini tak masak babi.
Jadi kenapa mereka tak mau mengambil sijil halal? Alasan mereka, tak ada halal pun orang Melayu ramai sini makan. Nah, siapa nak salahkan? Kalau dia mengambil sijil halal, yes, dia mengambil sijil halal, didapati dia tidak memenuhi syarat halal, denda dia banyak. Dia akan kena denda, besar denda dia. Ya. Tapi kalau dia tak meletak sijil halal, tapi yang makan itu orang-orang Islam, bukan salah dia. Dia datang mau makan, saya bagi. Bukan salah dia, dia tak salah. Tapi jangan dia letak sijil halal. Bila sijil halal, dia jual tak halal, dia kena. Jadi sebab itu setengahnya mereka tidak mengambil pun sijil halal. Ada setengahnya bila ditanya, ada sijil halal tak? Ada, tapi belum siap lagi. Cara dia belum siap lagi. Ya, maknanya belum dapat lagi, dah ambil, belum dapat lagi. Ya, sudah 1 tahun tanya macam tu juga alasannya. Tu ya, nak tahulah hal-hal supaya kita rasa adalah perasaan supaya kita tidak subhat. Baik ya, hadis ini kena ingatkan satu yang akhir sekali itu biasa digunakan ya oleh penceramah-penceramah ya mengenai tentang hati itu. Jadi kalau kita boleh hafal hadis yang akhir sekali itu, yaitu inna fil jasadi mudghatan wa iza salahat salahal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Itu rangkapan tu, yaitu ketahuilah ya, dan sesungguhnya dalam jasad ini, dalam tubuh ini ada seketul daging. Apabila baik, baiklah ya tubuh kesemuanya, dan apabila rosak, rosaklah tubuh kesemuanya. Ketahuilah, dan dia ialah hati ya. Kalau kita harfiahkan, ala ketahuilah, wa inna dan sesungguhnya, fil jasad dalam tubuh, mudghatan ada seketul daging. Iza apabila solahat telah baik ia, solahar ya telah baik ia, jasadu kulluhu tubuh kesemuanya atau keseluruhnya. Wa iza dan apabila fasadat telah rosak ia, fasada telah rosak ia, jasadu kulluh jasad keseluruhannya atau tubuh keseluruhannya. Ala ketahuilah, wahya dan dia al-qalbu hati. Ya, itu harfiah satu-satu. Ya. Nabi gambarkan ya, yang halal itu halal, yang haram itu haram. Jelas. Di antara keduanya ada yang dikatakan syubhat. Ya. Tak ramai manusia mengetahui. Ya. Diumpamakan oleh Nabi SAW seperti pengembala. Dia mengembala, sebelah dia ada taman larangan atau dikatakan taman raja. Jadi takut-takut kalau kambingnya tadi meragut ya, di taman larangan itu. Macam itulah ibaratnya subhat. Ya. Hendaklah dikuatiri demikian. Ya. Baik, 1497, siapa nak baca silakan. Yang nak baca buka mic dia. Yang nak baca buka mic dia. Ayat 1497 dari Abi Hurairah. Okey, sila. Ya. Redo. Redo. Sebut redo.
Catatkan hadis 1497. Hadis sah. Matan, dilarang yang menggantungkan diri semata-mata kerana wang dan harta-harta. Hukum haram. Baik, ini kita masih bab zuhud. Jadi bab zuhud ini, hati kita jangan tergantung. Semata-mata kehidupan kita tergantung kerana wang, kerana harta. Gantungkan diri kita kerana Allah. Wang dan harta itu adalah sampingan bekalan untuk kehidupan. Tapi jangan kita punya hati tadi semata-mata tertuju kepada kehidupan kita kerana wang dan harta semata-mata. Baik. Kata Nabi SAW, Ta'isa abdud dinar, celakalah hamba dinar, wa dirham dan dirham. Celakalah hamba dinar dan dirham. Wal qatifah dan qatifah. Qatifah ni katanya kain baldu. Kain baldu. Agaknya dimaksudkan kain baldu ni kehidupan mewah. Jadi pada masa itu, kalau siapa punya kain baldu, maknanya orang yang hidup mewah masa itu. Jadi hamba tahu tak hamba? Hamba maknanya kita mengabdikan diri semata-mata hidup kita untuk dinar dan dirham. Dan juga qatifah, kemewahan. Baik. In u'tiya radiyah. Mana jika ia diberi, ia merasa senang. Wa idza lam tu'ta lam yarda. Dan jika tidak diberi, tidak merasa senang atau tidak redha. Seseorang yang mempunyai sikap materialistik, bahasa dia. Materialistik maknanya kegilaan harta. Gila harta. Cirinya ialah kalau dia berbuat sesuatu dengan imbalan apa? Lebih. Maka dirinya jadi senang. Dia bagi sikit, dia nak dapat banyak. Itu dia akan senang. Tapi kalau tidak menerima imbalan apa-apa dari apa yang diusahakannya, maka ia menjadi marah. Segala yang dilakukan hanya berorientasi pada kepentingan mendapatkan wang sebanyak-banyaknya atau menumpu kekayaan sebesar-besarnya. Orang semacam ini karakter dia sebagai manusia yang paling celaka, kata Nabi. Ta'isa abdud dinar wa dirham, kata Nabi. Celakalah hamba dinar dan dirham. Maknanya ini arti zuhud. Jangan diri kita jadi hamba kepada harta. Biar harta itu jadi hamba kepada kita. Kita suruh dia, bukan dia jadi suruhan kita. Tu. Kalau kita dah mau jadi hamba kepada dia, habislah. Dulu iblis ceritanya, sewaktu manusia ni mula-mula nak kenal duit, nak kenal duit atau nak kenal dirham ni,
Mula manusia nak kenal duit, dia nak cipta duit ni, mula-mula manusia yang pertama yang dia nak mula-mula mencipta duit ni. Ceritanya iblis bila manusia dah kenal duit tadi, ya, dah tercipta duit tadi, iblis kencingkan duit tadi, ya, dan dia bersumpah, ya, dengan menggunakan sumpahnya bahawa manusia ini akan jadi hamba kepada duit ini. Ya, dia bersumpah manusia ini akan jadi hamba kepada duit. Ya. Maka memang betul lah. Ya, dunia ini, ya, kerosakan dunia, ya, kerana, ya, abdud dinar, kerana hamba harta ni, hamba dinar, hamba dirham. Itu kalau nak tahu asal usul, ya, kisah manusia cipta duit dah dapat tercipta, dikencingkan dan disumpah oleh si iblis. Kalau nak tahu, sebab itu Nabi dah bagi tahu, jangan jadi hamba dinar atau dirham. Ya, celaka kamu. Kata Nabi. Ya. Baik, kita teruskan lagi. Siapa nak baca pula? Ayat hadis 1494. Ya. 98, sorry. 1498. Okey, silakan. Dari Ibnu Umar. Ya. Baik, catatkan, ya. Hadis 1498. Hadis sah. Matan, diperintah kita membatas diri terhadap hal-hal dan benda-benda yang halal. Hukum lil irsyad. Lil irsyad. Lil irsyad ni maknanya untuk pimpinan. Lil irsyad ni untuk pimpinan. Baik. Hadis ini, kalau kita ulang kembali, ya, membawa pengertian yang mendalam. Tengok, ni Ibnu Umar. Ya, ini dari Ibnu Umar. Rasul telah memegang kedua bahunya. Apa Rasul kata? Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Kun, terjemahan dia, jadilah oleh engkau fid dunya, di dunia, ka'annaka, seolah-olah engkau, gharibun, orang asing. Gharib ni orang asing. Atau abiri sabil, ya, atau dia menyeberang jalan, ya, melalui jalan, menyeberang jalan ke melalui jalan, ya, itulah dia. Apa maksudnya? Ya, tengok di sini, ya. Jadi kita di dunia ni seolah-olah, kalau boleh kita kena ingat di sini, kita ni sebagai seorang asing. Macam kita contoh, kalau kita seorang pendatang. Seorang pendatang ni, apalah kelebihan seorang pendatang? Ya, dia tidak
memiliki hak milik untuk duduk di sini. Dia sebagai seorang pendatang, banyak perkara-perkara yang dia tidak boleh miliki, seperti orang yang mustautin, ataupun diibaratkan sebagai orang yang lalu jalan. Kita lalu sekejap je kat dunia ni, lepas tu dah habis, ibarat kita lalu sahaja. Jadi kalau kita merasa diri kita sebagai orang asing atau orang dagang, artinya kita perlukan kepada satu bekalan untuk kita balik. Bekalan itu ialah amal. Jadi jadikanlah dunia ini hanya sebagai satu nak cari amal, kemudian bekal untuk balik. Terkadang orang-orang yang mendatang, mereka bekerja sungguh-sungguh. Kerana apa? Kerana mereka nak cari bekalan untuk membina satu kehidupan di tempatnya sendiri. Kehidupan yang lebih baik daripada hasil yang dia dagangkan tadi. Yang dia berdagang. Jadi, macam itulah kedudukan kalau kita antara dunia dengan akhirat, seolah-olah macam tadi. Dunia ini diibaratkan sebagai satu jalan yang untuk menuju ke akhirat. Samalah dalam Quran, dalam Quran yang dikatakan, jangan kamu lupa bahagian kamu di dunia. Maknanya, walaupun kita nak menuju ke akhirat, tapi jangan lupa bahagian kamu di dunia. Itu lebih kurang macam itulah. Dan satu lagi hadis ni cukup cantik. Umar sendiri berkata, dia kata, iza amsaita, saya terjemahkan secara harfiah, iza apabila amsaita engkau berada waktu petang, fala tantaziris sobah, maka jangan engkau tunggu waktu subuh, waktu pagi. Wa iza asbahta, dan apabila engkau berada waktu pagi, fala tantaziril masa, maka jangan engkau tunggu waktu petang. Wahus, dan ambillah min sehatika, daripada sehatmu, lisakmika, untuk sakitmu, wa min hayatika, dan daripada kehidupanmu, limautika, bagi kematianmu. Ini kata Umar ini satu yang indah, iaitu terkadang bila kita berada di waktu petang, maka jangan tunggu waktu pagi. Mana waktu petang kita ada amalan waktu petang. Janganlah kita tunggu waktu pagi baru nak beramal. Begitu juga kalau kita berada waktu pagi, ada amal waktu pagi, jangan kita tunggu waktu petang. Kita tak tahu. Itu yang terkadang bila kita berjanji, esok ada kelas, takut tu sampai ke tidak esok, entah malam dah jalan. Sebab itu kadang lupa nak letak insya-Allah. Sebab itu mustahak tu kita kena letak insya-Allah. Janji walaupun 1 jam sekalipun, mengikut Quran surah Kahfi, kita kena letak insya-Allah. Jadi insya-Allah ni memang perlu diletakkan kepada sesuatu janji. Kita tak yakin boleh ke sampai waktu yang kita katakan tadi, yang kita janjikan tadi. Belum tentu lagi. Sebab tu letak insya-Allah. Takut malam kita bagi tahu nanti pukul 2.30 besok, pukul 2.30 ada kelas, contoh. Itu nak kena letak insya-Allah. Takut besok tak jadi. Dah lain hal pula. Kalau tak mati lain hal pula berlaku. Ada urusan lain pula, dah tak jadi. Sebab itu kena letak insya-Allah. Itu memang berdasarkan Quran macam tu. Kita kena letak insya-Allah. Jangan kita harap janji itu mesti dapat, tak. Kita takut tak dapat. Macam tu.
Baik ya, kita dah faham hadis tu. Kita sambung lagi hadis siapa lagi siapa nak baca silakan. Hadis 1499 pula. Okey sila. Baik ya, catatkan dulu dia punya hadisnya. Hadis 1499 hadis sah. Matan, dilarang menyerupai orang kafir dalam semua urusan yang mungkin. Saya ulang, dilarang menyerupai orang kafir dalam semua urusan yang mungkin. Hukum haram. Baik, hadis ni pendek kalau nak dihafalkan, bunyinya begini. Man tasabbaha, barang siapa menyerupai biqaumin, dengan satu kaum, fahuwa minhum, maka ia daripada mereka. Kaum ni kaum apa? Sudah tahu tentu kaum yang bukan Islam. Ya, kita menyerupai kaum itu, ya kita tergolong mereka. Fahuwa minhum, maka dia daripada mereka. Apa maksudnya? Tergolong, ya termasuk atau tergolong mereka. Ya. Hadis riwayat Abu Daud disahkan Ibnu Hibban. Baik. Seorang muslim dilarang untuk meniru tradisi kaum yang lain dalam hal menyangkut keyakinan, perilaku ibadatnya, dan akhlak yang ada kaitan dengan keyakinan agama. Misal, di waktu berkabung, berpakaian hitam. Biasalah tu, bila berkabung ya, pakaian hitam. Kemudian seorang muslim meniru tradisi semacam ini. Bila berkabung ya, semua pakai hitam. Ya, sedangkan perbuatan ini bukan ya tradisi muslim. Maka perbuatan semacam itu dilarang oleh agama. Sebab dengan meniru tradisi berkabung dengan berpakaian serba hitam, maka kita telah menggolongkan diri kita ke dalam golongan yang dibenci oleh Allah. Ya, dan banyak perkara lagi, ya, kaitkanlah, ya, supaya kita jangan samakan dengan cara-cara mereka. Kadang kita tak tahu, kita dah lakukan tadi dah berkurun-kurun daripada nenek moyang kita. Ya, kemudian bila kita tahu, ya, dah tahu, kita tinggalkanlah. Itu sebaiknya. Ya. Macam kita tengok, ya, kedudukan kita nak makan. Kita nak makan selalu kita baca doa. Ya, sedangkan ya kita makan baca doa ni menyerupai orang Nasara. Orang Nasrani, Kristian, ya cuba perhatikan. Ya, mereka kalau di satu meja, mereka nak makan, mereka akan baca doa dan lainnya mengatakan amin. Ya. Jadi, ya, tengok macam mana ya tradisi mereka memang macam tu. Dalam filem-filem pun kita boleh nampak. Ya, mereka akan baca doa dulu, niat, ya, kemudian mereka baca doa, kemudian mereka pun yang lain amin. Kita buat macam tu juga. Bila nak makan, kita kena baca doa. Dah jadi satu tradisi, kalau nak makan,
Ya, wannya tak baca doa, cucu pula yang melarang. Yang apa? Yang menegur. Wan tak baca doa ke? Ya, nenek tak baca doa ke? Ya. Rupanya si anak-anak kita, cucu-cucu kita dah diajar kat sekolah-sekolah, ya, doa nak makan. Ya. Doa nak makan. Jadi nampaklah, ya, bahawa doa nak makan ini, ya, sama perbuatannya dengan orang-orang Nasara. Yang diajar oleh Nabi, bila nak makan baca bismillah. Bila dah habis makan baca alhamdulillah, nak baca doa pun tak apalah lepas makan. Ya, beza dengan orang Nasara. Kita tak tahu, ya, terikut, ya, memanglah baik, tapi kita telah mengikut jejak mereka. Kalau ada Nabi yang salam, Nabi tidak akan mengikuti jejak mereka, menyelisihi cara mereka. Ya, sampai Nabi kadang, ya, berpuasa, ya, berpuasa hari Sabtu. Kerana apa? Ya, nak menyalahi perayaan, ya, Yahudi. Orang Yahudi bersukaria hari Sabtu, Nabi berpuasa. Jadi Nabi banyak menyalahi, ya, perbuatan-perbuatan mereka. Jadi, ya, bacalah doa. Lepas makan tak apa baca doa. Nak makan Nabi ajar baca bismillah. Dah habis makan sekurang-kurang doa, kalau tak hafal doa pun bacalah alhamdulillah. Macam tu. Itulah ajaran ni. Ya. Kalau ada perkara-perkara yang kita rasa macam kita menyerupai, tinggalkanlah. Ya. Macam, ya, pasang pelita hari raya. Ya, pasang pelita hari raya. Kalau mereka kata betul-betul menyerupai, ya, agama lain, dia macam tu, kita tinggalkanlah. Ya. Sebab kita kalau tengok filem-filem Hindu, ya, mereka juga, ya, bila perayaan mereka akan memasang pelita-pelita macam kita pasang. Jadi mungkin dulu moyang-moyang kita ni ada masih lagi berfaham Hindu. Kita kena ingat sejarah, ya. Sejarah Islam kat Malaysia ni mulanya banyak kita dipengaruhi oleh Hindu dulu. Kemudian baru Islam masuk. Jadi kita kena ingat, jadi pahaman-pahaman orang tua yang tidak mendalam tentang keilmuan dalam segi agamanya masa itu, tradisi, ya, moyang-moyang mereka yang Hindu dulu masih terbau-bau lagi. Ya. Sebab itu kalau seandainya menyerupai, padamkan tradisi itu. Ya, seperti kita pegang dengan hadis ini, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai dengan satu kaum, maka dia daripada mereka. Ya. Kalau ia berkaitan dengan akidah, terutama berkaitan dengan akidah, keagamaan, tu kena kita tinggalkan. Okey, kita sambung lagi. Siapa nak baca silakan. Buka mic nak baca. 1500. 15. Hukum haram. Hukum haram. Okey, sama. Silakan. Siapa nak baca? Okey, sila. Hasan Soy. Okey. Baik, catatkan. Hadis 1500, ya.
Oh nanti ya ada lagi perlu ditulis dia punya apa ya. Yang 1499 ni ada lagi yang keterangan-keterangan boleh dibuat sebagai penambahan ya. Tadi hukum haram, okey. Tadi hukum haram. Kemudian tambah lagi bawah dia ayat-ayat masih 1499 lagi ya. Ayat-ayat yang melarang kita menyerupai orang luar Islam. A B C D ya. A Al-Jasiyah. Ini Al-Quran ya. Al-Jasiyah ayat 16 sehingga 18. B Ar-Ra'd. Ar-Ra'd ayat 36 sampai 37. C Al-Hadid ayat 16. D Al-Baqarah ayat 14. Nah, itu sebagai penambahan-penambahan menguatkan hadis di atas. Ya, kemudian ya bawah dia lagi hadis-hadis yang berhubung dengan hadis yang berhubung dengan A. Tu A, B, C macam tadi juga. A perempuan haid. B azan. C waktu solat. D tempat solat. E cara solat. F jenazah. G puasa. Kerana panjang letak sebelah kanannya pula H. H haji. I menyembelih. J makanan. K pakaian. L perhiasan. M adab-adab. Adab-adab ya. N adat-adat kebiasaan. Adat-adat kebiasaan. Ini yang berkaitan ni, kalau menyerupai kaum, kita bermakna sama dengan kaum itu. Kalau mengikut hadis, ya, berkaitan dengan haid, kita jangan sama dengan orang musyrikin. Ya, orang musyrikin, ya, bila perempuan itu haid, perempuan itu lelaki kena keluar daripada rumah tu. Tak boleh duduk sama. Ya, tinggalkan isterinya selama dalam haid. Jadi, kalau kita buat macam tu, sama dengan orang musyrikin. Ya. Begitu juga, ya, azan, mana pemberitahuan solat, kita guna loceng, kita guna trompet. Itu menyerupai orang-orang musyrikin. Mana tak boleh. Begitu yang lain-lain boleh kiaskan. Ya, boleh kiaskan macam saya sebut tadilah. Ya.
artinya tidak boleh menyerupai orang musyrikin atau orang kafir. Itu kalau kita menyerupai, itu samalah yang disebut dalam hadis ini, menyerupai kaum itu. Okey, untuk hadis 1500, baru catat ya. 1500 hadisnya sah. Matan diperintah memelihara batas-batas Allah, jangan sampai terlanggar. Jangan sampai terlanggar. Hukum wajib. Hadis 1500 ni ada beberapa yang disebutkan dalam hadis ini. Ya, saya terangkan balik. Hadis ini ada 1, 2, 3, 4 yang perlu diketahui. Iaitu, ia sentiasa menjaga hukum-hukum Allah. Ia menjauhi yang haram dan melaksanakan yang wajib. Kalau hal semacam ini dikerjakan oleh seorang, maka Allah akan menjamin keselamatan orang itu di dunia dan di akhirat. Itu yang peliharalah Allah, Allah pelihara kamu. Ya. Bila kamu pelihara Allah, batas-batas Allah, Allah akan pelihara kamu. Ya. Kemudian, ya, nombor 2, orang yang sentiasa taat kepada Allah akan merasakan bahawa Allah itu selalu ada di hadapannya dan memelihara dirinya. Ini ya, kalau orang sentiasa taat kepada Allah, dia terasa Allah tu jaga dia. Ya. Allah pelihara dia. Jadi bila kita ingat Allah, bila solat, itu salah satu yang kita tanda kita ingat Allah. Ya, solat itu salah satu zikrullah, ingat Allah. Jadi, ya, kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Dan kita akan merasa Allah jaga kita. Nombor 3 dalam hadis ini, kalau nak ikutkan, apabila seorang berkeperluan sesuatu, hendaklah ia memohon pertolongan kepada Allah, supaya keperluannya itu dapat diraihnya. Maknanya kalau dia nak minta, mintalah kepada Allah. Ya, sebab Allah itu akan memberinya. Mintalah. Ya. Dalam Quran surah Baqarah contohnya. Ya, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya dari hal aku ya Muhammad, maka sungguhnya aku tu hampir. Ya, fastajibu aku perkenankan doa orang yang meminta. Ya. Syaratnya fal yu'minu bi fal yastajibu li wal yu'minu bi. Syaratnya adalah perkenankan daku dan beriman denganku. Jadi mintalah kepada Allah. Nombor 4 dalam hadis ini, wa iza sta'anta fasta'in billah tu, dan apabila kau minta tolong, maka minta tolonglah dengan Allah. Apabila minta pertolongan untuk mengerjakan sesuatu yang berada di luar kemampuan manusia, hendaklah minta tolong kepada Allah, bukan kepada berhala atau dukun atau makhluk lain. Ya. Jadi ada perkara-perkara terkadang yang tidak kita boleh lakukan. Contohnya, kita minta, orang minta panjang umur, orang minta kesehatan, orang minta kesembuhan, orang minta keselamatan. Hal-hal itu, orang tak boleh nak tolong kita. Maka kita minta tolonglah kepada Allah. Itulah jawapannya. Itu adalah jalan yang benar, akidah yang betul.
Nah, sebab itu kalau kita berikan kepada selain Allah Ta'ala perkara ini, ya, dia akan jadi syirik. Minta tolong kepada berhala-berhala, kepada wali-wali, menyeru selain Allah Ta'ala untuk minta pertolongan. Ya. Nah, maka ya, ia akan jadi syirik. Baik, nampaknya kita tangguhkan sampai situ dulu kita punya kuliah hadis. Kalau ada pertanyaan boleh tanya ya, kalau ada pertanyaan.